Negara Malaysia kaya dengan pelbagai spesies ikan tempatan, baik dari yang sekecil lidi hingga yang bersaiz mega. Walaupun ada hampir 600 spesies ikan air tawar yang asli di Malaysia, namun masih ramai rakyat Malaysia yang tak tahu tentang ikan di negara sendiri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Cik Siti Sepat. Di video ini, Siti ingin kongsikan tentang salah satu ikan tempatan, iaitu ikan kelisa. Video ini dibawakan khas oleh Jejak Air Tawar. Ikan kelisa atau dikenali sebagai arowana secara global, ia adalah antara ikan hiasan yang terkenal di dunia kerana keunikan dan kecantikannya. Ikan kelisa berada di dalam keluarga Osteoglossidae, iaitu keluarga yang sama dengan ikan Arapaima. Tapi Arapaima bukan berasal dari Asia tau. Arapaima yang korang jumpa kat Malaysia adalah ikan pendatang. Dan keluarga ini adalah saudara kepada keluarga Notopteridae, iaitu keluarga ikan belida dan selat. Kerana kedua-duanya adalah dari keturunan yang sama, iaitu Osteoglossiformes. Untuk pengetahuan korang, keluarga Osteoglossidae adalah salah satu keluarga ikan air tawar prasejarah. Keluarga ikan ini mula berevolusi pada sekitar 140 juta tahun yang lalu. Salah satu jenis yang ada dalam keluarga ini ialah Sclerophagus, iaitu jenis yang mewakili spesies arowana di Asia Tenggara dan Australia, termasuklah ikan kelisa di Malaysia. Tapi mengikut kajian terkini, didapati 3 spesies arowana yang wujud di Asia Tenggara adalah spesies yang sama dengan Sclerophagus formosus. Sclerophagus inscriptus juga ditukar sebagai Sclerophagus formosus kerana masih kekurangan bukti untuk diletakkan sebagai spesies yang berbeza. Kebiasaannya ikan kelisa yang liar di Malaysia berwarna kehijauan cerah, kerana itu ia mendapat julukan sebagai Asia Green Arowana. Selain itu ia ada pelbagai variasi warna seperti merah, emas dan pelbagai lagi. Variasi warna ini berpunca dari perbezaan persekitaran habitat di setiap kawasan berlainan. Selain itu, variasi warna yang dijual sebagai ikan hiasan ada yang dihasilkan melalui baka terpilih dalam penternakan untuk mengekalkan warna tertentu. Sclerophagus formosus ini suatu ketika dulu adalah spesies kelisa yang paling meluas taburannya di Malaysia. Namun sekarang taburan kelisa yang liar semakin mengecil kerana diancam kepupusan. Puncanya adalah dari kerosakan habitat dan juga penangkapan yang tak terkawal. Malahan, ada sungai di negeri tertentu yang sudah tiada lagi kelibat ikan kelisa ini kerana telah pupus sepenuhnya. Jika ada pun, ia adalah baka ternak yang dilepaskan oleh pemilik ikan hiasan terutamanya di kawasan Lombong atau Tasik. Dan ada kemungkinan juga kelisa yang dilepaskan itu adalah spesies pendatang dari Australia, iaitu Sclerophagus jardini yang dikenali sebagai Jardini arowana, dan lagi satu spesies dari Australia ialah Sclerophagus lecati yang dikenali sebagai Saratoga. Penampilan antara spesies dari Asia Tenggara dan Australia sangat mirip, oleh itu cara mudah untuk membezakannya adalah melalui jumlah sisik lateral. Jumlah sisik lateral Sclerophagus formosus ialah antara 21 ke 26. Manakala jumlah sisik lateral kedua-dua spesies dari Australia ini pula antara 32 ke 36. Ada lagi 2 spesies arowana berasal dari Amerika Selatan yang dieksport sebagai ikan hiasan, iaitu Osteoglossum beecherhorsum yang dikenali sebagai silver arowana dan Osteoglossum ferreri yang dikenali sebagai black arowana. 2 spesies dari Amerika Selatan ini mudah untuk dibezakan dengan spesies di Asia Tenggara kerana bentuk sirip dorsal dan sirip duburnya jauh berbeza dengan sirip spesies di Asia Tenggara. Dan ada satu lagi jenis kelisa tempatan yang Siti ingin kongsikan. Di Malaysia ada satu khazanah yang hampir lenyap, iaitu kelisa Nami atau dikenali sebagai Nami Green Arowana. Buat masa ini kelisa Nami dianggap sebagai spesies Sclerophagus formosus, namun ia masih memerlukan kajian lanjut untuk mengesahkan sama ada ia spesies yang sama atau spesies yang berbeza.
Ini kerana ciri-ciri penampilan kelisa Nami ini agak berbeza dengan kelisa yang biasa kita lihat. Ia memiliki corak seakan batik di insang dan sisiknya yang jelas berbanding kelisa biasa. Dan kelisa Nami hanya wujud di Tasik Ulu Muda di Kedah. Untuk makluman korang, kelisa Nami ini hampir pupus kerana sudah 20 tahun tak ditemui. Baru-baru ini ada pihak yang berjaya temuinya, namun duka cita dimaklumkan ikan tersebut gagal diselamatkan dan telah mati. Akibat kesukaran untuk mendapatkan spesimen hidup, maka kajian kelisa Nami ini kekal tergantung. Ada satu varian arowana di Myanmar yang mirip dengan kelisa Nami iaitu batik arowana. Batik arowana sebelum ini dianggap sebagai spesies Sclerophagus inscriptus sebelum ditukar kepada Sclerophagus formosus. Ada yang menjual batik arowana ini menggunakan nama sebagai Nami Green Arowana kerana penampilannya nampak seakan sama. Namun sebenarnya corak dan bentuk kepalanya berbeza sedikit dengan kelisa Nami. Corak kelisa Nami tidak kelihatan terlalu kontra seperti corak batik arowana. Siti harap kelisa Nami ini masih ada legasi untuk diselamatkan dari kepupusan. Walau macam mana pun, sekarang sudah semakin banyak penternak memilih untuk menternak jenis ikan kelisa yang biasa ditemui itu atas sebab pasarannya yang tinggi. Secara tak langsung ia turut membantu untuk memastikan ikan kelisa kekal wujud dan boleh dilepaskan semula ke habitat asalnya untuk pembiakan secara liar. Untuk membela ikan kelisa, ia perlukan penjagaan yang amat rapi. Benda pertama yang korang kena sediakan ialah sebuah tank yang cukup besar kerana ikan kelisa boleh membesar sehingga 35 inci. Tank untuk ikan kelisa memerlukan penutup yang kuat kerana ikan kelisa adalah jenis ikan yang boleh melompat tinggi. Ikan kelisa boleh hidup di dalam air yang tidak mempunyai sumber oksigen atau kadar oksigen yang amat rendah. Namun jika disediakan sumber oksigen yang tinggi, ia akan lebih sihat dan aktif. Kadar pH air yang bersesuaian ialah antara 5.0 hingga 8.0. Korang kena pastikan air di dalam tank sentiasa bersih dan jernih kerana ikan kelisa agak sensitif pada penyakit. Walaupun ada yang membelanya di dalam komuniti tank, ia tidak digalakkan kerana ikan kelisa mungkin akan dijangkiti oleh penyakit yang dibawa oleh ikan lain. Diet kesemua spesies arowana adalah jenis karnivor dan ia bersifat predator. Walaupun ia hanya makan makanan hidup seperti serangga, udang atau anak ikan, ada juga sesetengah orang mengajarnya makan makanan jenis ferlet kalau dibela dari kecil. Tapi tak digalakkan untuk beri makanan jenis ferlet kerana ikan kelisa memerlukan protein yang tinggi untuk memastikan kesihatannya dalam keadaan baik dan untuk mengekalkan penampilan warnanya. Jangka hayat ikan kelisa boleh mencecah sehingga 20 tahun lebih jika dijaga dengan baik. Tapi untuk pengetahuan semua, tahap matangnya ialah sewaktu berumur 3 ke 4 tahun, selepas itu baru ia boleh bertelur. Ikan kelisa adalah jenis muff brooder. Selepas ikan betina bertelur, ikan jantan akan senyawakan telur itu dan mengambilnya masuk ke mulut. Ikan jantan akan menyimpan telur di dalam mulutnya sehingga telur tersebut menetas. Sepanjang tempoh itu, ikan kelisa jantan akan berkuasa untuk memastikan telur-telur itu selamat. Itu saja yang Siti dapat kongsikan tentang ikan kelisa. Semoga apa yang Siti kongsikan bermanfaat pada korang semua. Siti akan update jika ada kajian terbaru tentang ikan kelisa. Siti ada sedikit pantun. Hutan ditebang, sungai ditambak, duit dikejar, poket selesa. Alam digadai, haiwan dijebak, ditanggung nasib oleh kelisa. Sekian dari Cik Siti Sepat. Assalamualaikum dan salam sejahtera.